Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi mata pelajaran sirah. Mata pelajaran sirah pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan yang kita bincang pada minggu sebelum ini, iaitu peristiwa sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berlakunya kewafatan Nabi, ada beberapa perkara yang berlaku. Yang pertama yang kita lihat pada minggu sebelum ini, bagaimana keadaan Rasulullah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya kewafatan. Nabi menziarahi perkuburan Baqi' dan juga Uhud. Pada masa itulah kali pertama Nabi jatuh sakit. Hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Seterusnya kita sambung lagi peristiwa yang berlaku sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom murid-murid kita lihat apa dia. Yang ketiga, peristiwa sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berlakunya peristiwa Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ni apa maksud dia? Iaitu haji perpisahan. Hajjatu, haji, al-wada', perpisahan. Jadi haji ini dinamakan Hajjatul Wada', iaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Sebelum baginda meninggal dunia, Nabi melaksanakan haji yang terakhir yang dinamakan Hajjatul Wada'. Ini merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dilantik menjadi rasul. Maknanya Nabi dalam hidupnya hanya melaksanakan kewajipan haji adalah satu kali selepas Nabi dilantik menjadi rasul. Bila berlaku Hajjatul Wada', iaitu pada bulan Zulhijjah 10 Hijrah, tahun 10 Hijrah. Semasa berlakunya peristiwa Hajjatul Wada' ini, sambung peristiwa yang seterusnya, iaitu berlakunya khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah iaitu ucapan ataupun ceramah peringatan yang terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam pada masa itu, iaitu selepas melakukan fardu haji. Cuba kita lihat khutbah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, iaitu disampaikan di Bukit Arafah. Tempat Nabi sampaikan khutbah terakhir iaitu di Bukit Arafah. Apa antara isi kandungan? Antara isi-isi penting khutbah tersebut, khutbah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Cuma kita ambil poin-poin ataupun isi-isi penting dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil 5 perkara isi penting khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, Allah mengharamkan riba. Nabi memberi pesanan kepada kaum muslimin di Bukit Arafah supaya menjauhi, tidak mengamalkan riba. Tidak mengamalkan riba. Riba ini dalam dalam perniagaan diharamkan kita melakukan riba. Riba ini ada penambahan. Penambahan daripada harga asal. Okey, yang kedua iaitu Nabi memberi pesanan kepada kaum muslimin supaya menjaga jiwa dan harta muslim sebagai satu amanah yang suci.
Kena sentiasa menjaga dan harta, menjaga jiwa dan harta seseorang Muslim yang lain sebagai satu amanah yang suci. Lepas tu dilarang kita melakukan pembunuhan tanpa hak kepada seseorang Muslim ataupun melakukan pencerobohan ataupun mencuri harta Muslim yang lain. Ini adalah satu amanah yang suci supaya kita semua saling menjaga satu sama lain dari sudut harta dan juga jiwa. Yang ketiga, Nabi memberi pesanan ataupun isi penting dalam khutbah tersebut, iaitu berwaspada dengan hasutan syaitan demi keselamatan agama. Jadikan syaitan itu sebagai musuh kita. Dan sememangnya syaitan adalah musuh kita. Musuh yang nyata kepada kita. Dan yang keempat, menunaikan hak terhadap kaum wanita. Maknanya kita kena menunaikan hak kepada kaum wanita. Hak-hak yang diwajibkan ke atas orang perempuan, wajib kita laksanakan, kita tunaikan. Kita tunaikan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu mendirikan solat. Wajib laksanakan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat dan kerjakanlah haji jika berkemampuan. Ini 5 perkara isi penting dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya kewafatan Nabi. Dan murid-murid boleh cari dalam internet ataupun YouTube berkenaan dengan khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat sama-sama hayati apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada hari ini Ustaz ambil 5 isi penting untuk kita sama-sama pelajari dan sama-sama kita amalkan. Dan yang terakhir, peristiwa sebelum berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu turunnya ayat Al-Quran yang terakhir. Ayat Al-Quran yang terakhir turun daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat tersebut turun sesudah waktu asar. Waktu turunnya ayat terakhir itu pada waktu asar, bila? Iaitu pada hari Jumaat, di mana? Iaitu di padang Arafah. Sebagaimana ucapan khutbah terakhir Nabi di padang Arafah, begitu juga ayat Quran yang terakhir turun pada waktu asar pada hari Jumaat di padang Arafah. Dan ayat tersebut dari surah Al-Ma'idah ayat 3. Boleh kita rujuk dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini Allah sebut dalam ayat ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kamu dinakum, cara hidup agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan menyempurnakan ke atas kamu nikmat-nikmat aku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku meredai bagi kamu bahawa Islam adalah cara hidup bagi kamu. Dengan berakhir dengan ayat ini, maka berlakulah peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan selepas turun ayat ini, tidak ada lagi ayat Al-Quran turun selepas ayat ini. Itu saja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi bagaimana peristiwa semasa berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akan datang. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada hari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.